Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tok Izan Syafiq. Kali ni anda bertemu dengan saya, bukan seorang ustaz, tapi baru nak start. Tapi kali ni kita nak ajar anda lah bagaimana caranya untuk kita nak buat copywriting. Saya specialist untuk copywriting, storytelling. Dan ramai daripada kita hari ni bukan tak belajar copywriting, tapi masalah utama mereka ialah nak menulis dengan tepat, yang mana kita boleh dapat tangkap ataupun kita tarik prospek kita supaya mereka datang kepada kita untuk membeli produk kita atau berkenalan dengan kita, nak menguatkan kita punya personal branding dan apa saja yang berkaitan bagaimana anda nak membina jenama diri anda sendiri. Dan hari ini saya akan bantu anda bagaimana saya nak ketengahkan kepada anda copywriting storytelling. So sebelum kita masuk pada copywriting storytelling, saya cuma nak ceritakan satu perkara asas, iaitu copywriting storytelling ini adalah salah satu bentuk soft selling. Ramai orang tanya, kenapa soft selling? Jual tapi tak menjual. Kali ni mesti anda terkejut kan? Macam mana kita nak buat program ataupun kita nak buat satu copywriting yang membentukkan diri kita supaya orang nampak kita ni sambil bercerita sambil menjual. So bila sebut pasal soft selling, ia satu bentuk yang memudahkan anda untuk bagaimana nak menarik prospek tu datang kepada anda dengan tidak sengaja mereka boleh datang membeli. Cuba ingat balik semula. Apabila kita bawa masuk ke pasar raya, korang pernah pergi Aeon ataupun pergi Tesco ataupun mana-mana pasar raya, biasanya di mana tempat jualan ikan, minyak-minyak masak, barang keperluan rumah kita, bila anda beli? Kat mana kedudukan dalam pasar raya tersebut? So bila kita tengok betul-betul, amati betul-betul, semua perkara ni dia orang letak di belakang sekali, belakang hujung-hujung sekali. Kadang korang pergi tanya dengan siapa pun, dah pergi berkali dah kan, korang nampak semua bahan-bahan tu dia letak kat belah belakang. Dekat situ lah jualnya ikan, daging, minyak masak lah, korang punya kicap, sos, telur, apa semua semua letak dekat belakang. Apa sebenarnya tujuan untuk pasaraya buat begitu? Supaya anda melalui semua benda-benda yang dia promo. Daripada awal bila kita masuk je pasaraya tu, kita akan jumpa section A ada jual something, section B ada jual something, section C ada jual something, D ada jual something. Dan daripada kita tak fikir nak beli, tiba-tiba kita membeli. Berlaku tak macam tu selalu. Jadi kali pertama yang saya nak bagi tahu dengan anda ni, tip asas dia adalah dalam storytelling kita bawa orang seperti mana kita tengok dalam pasaraya tadi. Tujuan kita di hujung sekali, tapi di awalnya kita ada cerita-cerita yang menarik untuk mereka. So, apa lagi anda tunggu? Untuk asas dalam copywriting ni ada 3 benda yang paling penting. Apa dia 3 benda paling penting? Anda boleh create cerita-cerita anda seperti kita tulis karangan dulu. Pernah ingat kan? Kita tulis karangan dulu, dia ada pendahuluan, dia ada isi dia ada penutup dia. So benda yang paling asas sekali bila anda nak buat adalah benda yang paling senang. Iaitu yang pertama sekali, anda kena pelajari bagaimana nak buat headline. Headline ni paling penting. Sebab ramai orang dia akan tengok tajuk dulu. Seperti kita beli surat khabar ke, kita tengok iklan-iklan dalam blog, kita tengok iklan-iklan dalam website. Apa yang kita tengok mula-mula? Tajuk utama dia. Ingat, tajuk utama ini memberi kesan kepada orang yang nak membaca dia. Hampir 90% dia berhenti tengok tajuk tu. Ada kadang-kadang orang baca tajuk dia terus respon. Ada kadang-kadang dia baca tajuk dia terus jadi negatif. Ada yang jadi positif, ada baca tajuk dia jadi positif. So anda kena bawa benda ni. So perkara pertama kita belajar tentang headline. So headline ni pula terbahagi kepada 2. So banyak orang boleh belajar tentang buat headline, tapi masalah utama dia headline yang mereka tak faham langsung. Jadi saya nak bagi tahu anda ada 2 perkara dalam headline. Yang pertama, headline tentang bagaimana secara umumnya. Contoh umumnya, dah belajar copywriting. Itu umum. Tapi kalau kita nak buat spesifik, sebab headline ada 2, satu asas, satu dia umum dan spesifik. Yang pertama tentang tadilah saya dah cerita dengan anda tadi, contoh dia kan. Yang kedua, anda boleh buat macam saya. Siapa daripada anda yang belum belajar copywriting storytelling? Ni spesifik. Ataupun you nak spesifik lagi dalam bentuk keadaan kerjaya dia. Hai guru-guru semua, belum belajar copywriting storytelling, ataupun nak belajar cari lagi orang-orang lain. Hai lawyer, profesor yang belum belajar copywriting storytelling, saya nak ajak anda. Ni contoh spesifik. So dalam headline kita kena belajar 2 perkara tadi, tentang bagaimana nak buat headline umum dan bagaimana nak buat headline tentang spesifik. So kalau ada 2 perkara ni dalam headline anda, pasti akan memberikan kesan yang terbaik untuk orang datang berhenti. Sebab pengalaman saya dah bertahun-tahun menggunakan storytelling, antara yang paling best sekali kita menggunakan headline yang berbentuk spesifik. Dan ini cadangan saya pada anda semua. 6 tahun saya dah lalui fasa bagaimana menulis storytelling yang baik. So apa yang anda perlu buat adalah anda mula dengan spesifik. Contoh begini yang saya buat untuk anda.
Hai guru-guru semua, saya cari anda yang mana ada masalah kewangan, yang gaji anda 5,000 tapi tak tahu nak buat saving 1,000 sebulan. Nampak kat situ? Kita buat spesifik. Panjang ke pendek ke boleh buat atau tidak? Boleh buat panjang, boleh buat pendek. Tak jadi masalah. Yang penting headline anda kena kepada orang yang tepat, dan paling best sekali headline itu ada maksud yang tersirat untuk orang ketahui. Itu tentang headline. Yang kedua tentang isi. Bila sebut pasal isi, ni nanti saya nak kupas lepas ni. So, terima saja saya punya tips yang pertama tentang headline ni. Moga anda dapat sesuatu daripada saya. Kemudian nanti saya akan bagi video seterusnya untuk anda. Jom belajar lagi. Assalamualaikum.